Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Yassir lana umurana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala walhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua apa khabar semua? Baik ya semua? Okey ya? Semua dah makan dah? Oh, tu tengah makan lagi tu. Okey, alhamdulillah. Okey, minggu lepas kita tak dapat buat kelas sebab ada sambutan Hari Malaysia kan. Okey, jadi minggu ni kita akan teruskan kelas kita bahagian asid dan alkali. Asid dan alkali. Okey, tengok buku teks buku 115. Okey, kita tengok dekat sini mengapakah reaksi muka mereka berubah. Reaksi muka mereka berubah apabila merasai buah lemon dan air kopi tanpa gula. Okey, contohnya kita merasa lemon yang buah limau yang masam, kita akan berkerut. Sama juga dengan kopi yang pahit, dia akan berkerut muka dia. Macam ni. Sebab apa? Siapa lagi tahu? Mana Ustaz tahu tu kopi? Dia minum kopi sebab dia kata sini kopi, air kopi tanpa gula. Nampak? Oh. Ni buah limau masam. Yang bawah ni air kopi tanpa gula. Kenapa dia buat muka macam tu? Tak sedap. Sebab Okey, sebab satu pahit. Yang ni pahit sangat sebab tak ada gula. Dia pahit sangat jadi muka dia macam ni. Saya pernah minum. Yang ni pula masam sangat sampai buat muka macam ni. Nampak muka dia? Kesian betul. Okey. Okey, asid, alkali dan neutral. Okey, di sekeliling kita terdapat berbagai bahan bersifat asid, alkali dan neutral. Okey, sifat-sifat muka surat berapa? Muka surat 16. Okey, bahan-bahan ni boleh diuji menggunakan kertas litmus. Kertas litmus ni macam mana? Ni kertas litmus. Ni kertas litmus. Okey, ni kertas litmus. Okey, ada kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Okey, kalau contohnya apabila bahan asid diuji, hanya kertas litmus biru berubah warna kepada warna merah. Okey, merah. Okey, sekarang ni dia titiskan air limau dekat kertas litmus warna apa? Warna pink. Warna biru sendiri ni. Asalnya warna ni. Okey, bila dah kena titis dengan air limau, dia akan berubah jadi warna merah. Warna merah. Pink. Ini adalah bahan berasid. Merah. Okey, yang ni. Okey, pemerhatian daripada warna biru kepada warna merah. Okey, dan ada juga yang tiada perubahan. Okey. Seterusnya kita akan tengok pada bahan berakali. Bahan berakali pula apa akan jadi? Bila kita titiskan. Kenapa tu? Habis kelas pukul berapa? Okey, insyaAllah kita habis kelas pukul 11 suku ya. 11.15 minit. 11.15 minit kita habis kelas. InsyaAllah sekejap je ni. Okey. Okey, kita sambung. Okey, apabila bahan berakali diuji, baru yang berakali diuji hanya kertas litmus merah saja yang berubah warna kepada warna biru. Okey, saya tahu macam mana nak buat macam tu. Dia kertas litmus ni kita kena beli. Cuka, air, jus oren. Satu lagi? Air kapur. Air gula, air soda bikarbonat. Okey, kita kena ingat tadi kalau kita gunakan bahan berasid, kita akan gunakan kertas berwarna apa? Pink. Warna biru. Warna biru berubah warna kepada warna merah. Okey, sekarang ni kita guna untuk bahan berasid. Sekarang ni kita guna untuk bahan berakali pula. Berakali pula kita gunakan kertas warna
Kertas litmus warna Merah. warna merah. Jadi bila kita titiskan air berakali kepada kertas warna merah ni, dia akan berubah menjadi warna kepada warna Blue. warna biru. Okey, ingat ya, benda ni kena ingat. Dan last sekali bahan neutral. Okey, bahan neutral ni pula macam mana? Neutral ni maksudnya dia tidak akan berubah apa-apa. Kertas tu tetap warna sama. Contohnya apabila bahan neutral diuji, kedua-dua kertas litmus tidak akan berubah warna. Jadi sama je warna dia. Warna kertas litmus warna biru dan warna merah ni tidak berubah sama sekali. Okey, sekarang ni kita yang tu lah saya cakap tadi. ini kita sebut tadi. Okey, kalau contohnya jus orange ni sebenarnya bahan apa? Sifat dia apa sifat? Acid. Okey, jus orange ni sifat dia acid ya, acidic. Dia berasid. Air gula. Air gula ada apa? Air gula adalah alkali. 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 Gula alkali ya, gula alkali. Soda bikarbonat? Soda bikarbonat Alkali. seperti Okey, air soda bikarbonat adalah alkali juga, alkali. Okey, air kapur serai? Ini apa sifat dia? Okey, sifat dia adalah neutral. Air neutral sebab dia pada kapur. Dan air minum yang biasa ni neutral. Dia tidak akan mengubah warna pada kertas litmus. Manakala cuka pula adalah asid. Berasid. Okey. Okey, boleh faham tak? Sikit-sikit. Sikit ya. Okey, tak apa. Nanti kita tengok contoh lain. Okey, sekarang ni kita nak tahu bahan tu berasid, berakali dan neutral. Macam mana nak bezakannya? Okey. Asid biasanya bahasa masam. Okey, kita kena ingat kebanyakan bahan berasid, bahasa masam dan kerit ketika disentuh. Manakala kebanyakan bahan berakali bahasa pahit. Pahit dan licin. Ya, pahit dan licin apabila disentuh. Bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan masin. Okey, kena ingat ya. Kalau masam dan kita rasa pedih apabila sentuh tu, maka itu adalah asid, bahan berasid. Kalau manakala bahan berakali pula adalah rasa pahit, macam kopi, susu, kopi lagi apa ya? Kopi, habatus sauda, benda tu pahit. Apabila dan licin apabila disentuh. Yang neutral pula adalah tawar, manis dan masin. Rasa tawar, manis dan masin ni adalah bahan neutral. Neutral ni pula apa? Neutral ni maksudnya dia tidak mengubah apa-apa sifat pada kertas litmus. Okey? Okey, boleh ikut Okey, bagaimana pula dengan air kopi? Air kopi ni bahasa pahit, tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya berubah menjadi warna okey, kena faham bahawa tidak semua bahan yang bersifat pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan yang masam bersifat asid. Okey, sebab apa? Ustaz. Kenapa tu? Tanya surat. Okey, ada nak tanya tak? Kita bagi peluang dulu untuk tanya. Surat berapa Ustaz tadi ni? Tak perasan ada. Okey, jadi kita sekarang ni bincang pada muka surat 100
19 ya, 19. Okey, Luqman ada situ ke? Buku teks ke buku Okey. aktiviti Ustaz? Buku teks dulu. Nanti kita bincang buku aktiviti. Kita bincang buku aktiviti dulu. Nanti dulu. Kita sekarang ni tengah bincang pada buku teks. Buku teks ya. Kita bincang pada buku teks ya sekarang ni. Okey. Yang baru masuk, okey, boleh buka buku teks. Buku teks Mirza, buka buku teks. Buku teks buat 19 ya, 19. Alright, dah. Dah buka. Salam sudah. 100 ni. Buku surat buku apa? Lama dah. 19. Okey, Ustaz nak tunjukkan macam mana kita nak bezakan sifat bahan berasid. Buku teks. Buku apa? Tak dengar lah Ustaz. Lu selalu. Buku teks muka surat 19. 9. Okey dah. Bahan berasid berakali dan neutron. Okey, sekejap Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Ini apa tu? Sekejap Ustaz tengah pasang video. Nampak Sekejap. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a beautiful Okey, sekejap Ustaz share. Okey, ni contoh kita buat ujian pada kertas litmus paper ya. Kertas litmus paper. Kertas litmus paper pula. Kertas litmus. Okey, nampak tak? Baru nampak. Okey ya. nampak. Okey, kita akan uji kertas ni pada kertas litmus. Ni kertas litmus ya, yang ni. Okey, ni kertas litmus warna merah. Yang ini pula kertas litmus warna biru. Biru. Okey, kertas litmus ni adalah penunjuk perubahan warna apabila diuji. Okey, contoh bahan berasid apabila kita celupkan kertas litmus warna biru, dia akan berubah bertukar warna jadi warna merah. Okey, jadi warna merah. Okey, bila kita celupkan kertas warna merah, dia tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Yang akan berubah hanya kertas warna biru saja. Okey, bahan berakali pula, kalau kita celupkan kertas litmus warna merah, dia akan berubah bertukar menjadi warna biru. Tapi kalau kita celupkan kertas litmus warna biru, dia tidak akan berubah Manakala yang bahan neutral pula, dia tidak akan mengalami perubahan sama ada dua-dua kertas.
Okey, ni contoh kita nak guna untuk cuka. Okey, kalau cuka kita gunakan cuka, dia kertas biru tu dia akan bertukar menjadi warna merah. Jadi cuka adalah bahan berasid. Okey, kalau air minuman tidak akan berubah. Jadi air minuman ni adalah bahannya neutral. Okey, jus oren pula. Okey, jus oren pula bila kita celupkan dengan kertas, kita guna kertas warna biru, dia akan bertukar menjadi warna merah. Yang ini adalah bahan berasid. Oleh kalau air kapur sirih ni bila kita celupkan, kita gunakan kertas litmus warna merah, dia akan bertukar menjadi warna jadi biru. Jadi ini adalah alkali. Air gula pun sama juga, kalau kita gunakan kertas warna, kita guna dua kertas, dia tidak akan berubah sebab dia bahan neutral. Alkali. Dan air soda bikarbonat pula adalah alkali. Sebab apa alkali? Sebab dia ada berubah pada kertas litmus, bertukar daripada warna merah bertukar menjadi warna biru. Perlulah. Okey, contoh bahan berasid: limau, nenas, cuka, air oren, asam jawa dan juga mangga. Ni contoh bahan beralkali pula. Bahan beralkali: sirih, sayur, kobis, badam, avokado dan juga terung. Lain lah Ustaz, tak boleh ni. Apa? Ustaz. Ustaz. Lain Avokado tu apa? Avokado tu buah ni. Jenis buah. Ada jual dekat TF. Avokado. Okey, contoh bahan neutral apa? Seperti garam, minyak masak, gula, air kosong. Okey, kalau kita uji pada sabun, bila kita uji pada sabun, kertas litmus akan bertukar menjadi warna biru. Kalau kita gunakan pencuci muka, kita letakkan kertas litmus warna merah, dia bertukar menjadi biru juga, bahan beralkali. Sabun pencuci muka bahan beralkali. Kicap adalah bahan berasid. Sebab apa? Kicap ada masin. Jadi bila kertas litmus biru dicelupkan, dia akan bertukar menjadi warna merah. Air asam jawa pula apa? Air asam jawa bahan berasid juga. Okey, minyak masak bahan neutral. Bahan. Air soda pula adalah bahan neutral. Bahan neutral. Okey, kena beza ya. Okey, bila berasid, kebanyakan bahannya masam. Okey, benda yang berasid ni masam dan pedih. Bila tangan kita yang luka terkena dia. Faham? Okey, alkali ni adalah kebanyakannya rasa pahit. Okey, cuba teka ni buah apa? Ni buah peria. Ni buah peria ya. Peria ni. Okey, kebanyakannya rasa pahit dan licin apabila disentuh. Bahan neutral adalah kebanyakan bahannya masa tawar, manis dan masin. Dan masa licin dan kesat apabila disentuh. Okey, kopi kenapa kopi? Kopi tawar. Sebab dia pahit. Sebab dia pahit. Okey, baik. Okey, boleh dengar soal Ustaz? Boleh faham tak tadi? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Boleh faham ya? Boleh. Okey, baik.
Kita pergi pada buku teks muka surat. Sekejap Okey, tengok memang ada muka surat 113. Pada 113, okey, kita kena ingat semula. Kita ingat semula ya. Kita ingat semula sekejap ya. Apa gelak tu? Siapa gelak tu? Adik kamu ke? Oh. Okey. Pengganti kertas litmus. Okey. Bukan ni. Okey, kita ingat semula. Kita belajar apa hari ni? Kita belajar tentang sifat bahan berasid, berakali dan neutral. Boleh diuji menggunakan kertas litmus. Okey, kertas litmus mempunyai dua warna saja ya. Kertas litmus ada dua warna saja. Itu warna apa? Biru dan merah. Betul, bagus. Warna hijau tak ada ke? Warna hijau tak ada. Dia tak ada warna hijau. Dia ada dua warna je. Warna biru dan warna merah je. Ya? Dia perbuat Okey. apa sampai tak? Okey, kita kena ingat apabila kertas litmus warna biru. Okey, kita tengok pada warna biru dulu ya. Okey, pada warna biru pula. Okey, apabila bahan berasid disentuh oleh kertas litmus warna biru, dia akan berubah ke warna merah. Okey, bila bahan berakali disentuh oleh kertas litmus warna biru, dia tidak akan berubah. Dan bahan neutral pun tidak akan berubah. Okey, itu kertas litmus warna biru. Okey, sekarang ni warna merah pula. Okey, warna merah ni apabila disentuh bahan berasid, dia tidak akan berubah. Ni kertas warna merah ya. Kertas warna merah tidak akan berubah. Manakala kertas berakali dia akan warna merah tu dia akan berubah kepada warna biru. Dan bahan neutral dia tidak akan berubah. Okey, ingat ya? Boleh ya? Boleh. Okey. Contoh bahan berasid Ustaz sebut tadi adalah contohnya bahan berasid ada limau nipis dan asam jawa. Bahan berakali sabun dan kapur sirih. Bahan neutral adalah air garam, air gula. Okey, sifat bahan berasid diuji juga menggunakan daya rasa dan sentuhan. Ya, kita boleh uji bahan tu asid, berakali atau neutral dengan sentuhan dan rasa pada lidah, tapi itu bukan petunjuk saintifik. Okey. Dan last sekali, bahan berasid dan berakali banyak digunakan dalam bidang pertanian, perubatan dan pembuatan produk kegunaan isi rumah. Okey, kita nak buat kuis sikit boleh tak? Ustaz nak buat kuis sikit kat sini, boleh tak? Satu kuis boleh lah, jangan dua kuis. Sikit-sikit je, Ustaz nak test sikit je. Boleh ya? Sekejap Saya pun baru masuk pukul 5.04, tak perasan ada film. Oh, tak apa. Kita ubah uji ni ya. Okey, saya nak test sikit je. Saya minta kamu jawab 12 soalan saja. Okey, nampak tak? Yeay. Tak nampak. Ya. Tak nampak. Nampak tak? Tak. Oh tu. Nampak. Okey, 12 soalan je. 12 soalan je saya nak tanya. Okey, pastikan semua jawab ya. Okey, 1 2 3. Jawablah nama yang nak jawab tu. Okey, Tak nampak selain lah. kertas, apakah bahan boleh menguji bahan berasid, berakali dan neutral? Kertas apa boleh guna? Kertas Biru. Kertas surat khabar. Kunyit.
Kertas untuk apa? Start kunyit. Kita boleh gunakan serbuk kunyit. Okey, limau nipis rasanya masam. Bolehkah kita meneka sama ada limau nipis bahan berasid atau beralkali? Boleh. Boleh. Okey, betul. Okey, berdasarkan warna kertas litmus, apakah sifat bahan yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru? Mana satu? Beralkali. Ha? Beralkali. Alkali, betul. Okey, apakah sifat bahan bagi soda bikarbonat? Apa soda bikarbonat? Berasik. Beralkali. Alkali, betul. Okey, jika suatu bahan diuji dengan kertas litmus merah lalu warnanya bertukar pada biru, apakah yang kamu boleh simpulkan? Kertas merah bertukar jadi warna biru. Jadi apa? Bahan itu apa? Bahan beralkali. Alkali, betul. Okey, apakah sifat bahan yang diuji jika warna kertas litmus merah dan kertas litmus biru tidak berubah? Warna tak berubah. Mana satu? Neutral. Neutral. Okey, betul. Okey, jika suatu bahan diuji dengan kertas litmus biru lalu warnanya bertukar dari biru ke merah, apakah yang kamu boleh simpulkan? Bahan tu berasid ke beralkali? Berasid. Okey, betul. Okey, yang mana satukah contoh bahan beralkali? Mana satu bahan beralkali? Kopi. Tak, Korea. Okey, berdasarkan warna kertas litmus, apakah sifat bahan yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru? Mana satu? Beralkali. Betul. Okey. 10. Mana ciri-ciri bahan berasid? Mana satu? Rasa masam dan perut apabila disentuh. Rasa. Ni, okey, betul. Okey, berdasarkan rajah ini, apakah sifat bahan Z? Apakah sifat bahan Z? Berasid. Berasid, betul. Okey, manakah contoh bahan neutral? Mana satu neutral? Gula. Sabun. Gula. Sabun alkali ya, sabun alkali. Okey, nombor berapa? 1. 1. Satu ke dua? 2. Okey, yang manakah contoh bahan beralkali? Kopi. Okey, sampai situ saja. Okey, buka buku aktiviti. Sekejap. Okey, buku aktiviti muka surat. Surat berapa? Bateri saya sikit je ni. Bukan surat berapa, Ustaz? Okey, 69 ya. 69. 69. Okey, minta Ustaz Buah minta 69 sampai 71 saja. 69. Sampai mana? Okey, buku aktiviti.
Buku aktiviti muka surat 69. 169. Bukan 100, 69. 69 sampai 71 saja. Buku aktiviti muka surat 69 sampai 71 saja. Okey, boleh ya? Okey, Ustaz nak habiskan, Ustaz nak tamatkan kelas. Okay, kita tangguhkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja. Okey, boleh siapkan yang aktiviti bersama ya, 69 dan 71. 69 dan 71. 371 ya. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bye. 70 kena buat ke Ustaz? 70 sekali. Okay. Bye Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bye.